Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu keputusan yang paling mengejutkan kita datang daripada mahkamah berkaitan dengan suapan Rm 232,5 juta yang membabitkan Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini, tinggalkan komen Anda. Saudara-saudara sekalian, kita menunggu sebenarnya apa keputusan daripada mahkamah berkaitan dengan dakwaan suapan Rm 232,5 juta membabitkan Muhyiddin Yassin. Apakah benar beliau menerima suapan tersebut atau tidak? Sekiranya beliau menerima suapan ini satu perkara yang memang mengejutkan kita, karena kita sangka Muhyiddin Yassin bersih dalam pentadbiran beliau. Namun demikian, belum pasti apa yang akan berlaku selepas ini. Namun, apabila perkara ini sampai ke mahkamah, dakwaan suapan 232,5 juta, tiada diskriminasi terhadap Muhyiddin, kata timbalan pendakwa raya. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah Rm 232,5 juta bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersifat diskriminasi terhadap bekas Perdana Menteri itu. Timbalan Pendakwa Raya TPR Datuk Wan Saharudin Wan Ladin berhujah, ini kerana kesemua pertuduhan itu telah memenuhi Seksyen 152, 153 dan 154 Kanun Tata Cara Jenayah yang menyatakan bentuk pertuduhan, butir-butir mengenai masa, tempat dan orang yang dituduh dan bila cara mengkomitkan kesalahan dalam pertuduhan. Menurut Wan Sarudin lagi, hak-hak Muhyiddin mengikut perkara 5 Perlembagaan Persekutuan tidak dilanggari kerana pada peringkat ini, perbicaraan kes masih belum bermula. Semua dakwaan pemohon Muhyiddin adalah pramatang dan tindakan memulakan permohonan untuk membatalkan pertuduhan boleh diputuskan sebagai tindakan yang tidak berperlembagaan. Menurut beliau, dalam apa juga keadaan pada peringkat ini, hak pemohon di bawah perkara 5 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan telah dijamin kerana segala prosedur-prosedur mengikut undang-undang sedia ada, khususnya KTJ, telah dipatuhi oleh pendakwaan selaku responden. Katanya ketika berhujah dalam proseding permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan itu di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib pula berhujah, pendakwaan sejak awal telah memberikan notis kepada pihak pemohon bahawa tiada kewajipan di bawah undang-undang untuk responden menyatakan cara penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh pemohon dalam pertuduhan-pertuduhan tersebut. Permohonan itu adalah satu penyalahgunaan proses mahkamah. Justru, mahkamah tidak boleh menggunakan kuasa yang wujud untuk membatalkan pertuduhan-pertuduhan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang dihadapi pemohon, katanya. Menurut Akram lagi, kesemua pertuduhan yang dipohon untuk dibatalkan jelas menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, yaitu Muhyiddin di atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, yaitu Perdana Menteri, telah menggunakan jawatan itu untuk suapan sebanyak Rm 232,5 juta. Untuk peringkat sekarang adalah terlalu awal untuk menyatakan pertuduhan yang dihadapi beliau cacat, kerana pertuduhan adalah lengkap dari segi Muhyiddin merupakan Perdana Menteri dan Presiden Bersatu. Suapan yang didakwa diterima antaranya adalah daripada 3 syarikat. Kami tidak faham apalagi yang pihak pemohon mahukan, kata beliau yang memohon agar permohonan itu ditolak oleh mahkamah. Saudara-saudara sekalian, apa yang menarik lagi ialah Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu didakwa menggunakan kedudukan beliau untuk suapan berjumlah Rm
232,5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Berhad, Nipris Berhad, Mahmur Sdn Berhad dan Datuk Azman Yusof bagi pihak parti tersebut. Beliau melakukan perbuatan itu, dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya antara 1 Mac hingga 20 Ogos 2021-2020. Pengurusi Perikatan Nasional itu turut berdepan atas 2 pertuduhan menerima wang hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM195 juta daripada Bukhari Equity yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik Bersatu. Ahli Parlimen Pagoh itu juga didakwa di Mahkamah Session Shah Alam pada 13 Mac lepas atas 1 pertuduhan menerima wang hasil aktiviti haram berjumlah RM5 juta dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Session di Kuala Lumpur untuk dibicarakan bersama. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan yang paling mengejutkan kita semua datang daripada mahkamah berkaitan dengan dakwaan suapan menerima suapan RM232,5 juta membabitkan Muhyiddin Yassin, kata timbalan pendakwa raya tiada diskriminasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini isunya paling saya suka dan saya setuju. Kalau Anda setuju, tulis dalam ruangan komen Anda setuju. Tekan butang nomor 1 setuju, tekan nomor 2 untuk tidak setuju. Hari ini dicadangkan supaya Perikatan Nasional, Muda dan PKR buat debat secara terbuka. Kalau boleh, siarkan di media sosial, siarkan di TikTok, siarkan di YouTube, siarkan di Facebook, siarkan juga di mana-mana saluran televisyen yang ada di Malaysia. Ini supaya ketelusan berlaku dan kita dapat mendengar siapakah yang benar, siapakah yang salah. Karena sejak akhir-akhir ini terlalu banyak penipuan, terlalu banyak pembohongan, terlalu banyak penafian, dan terlalu banyak perkara yang kita tak faham, yang kita tidak tahu mana satu yang benar, siapa yang sudah yang bercakap benar atau siapa yang bercakap bohong. Hanya melalui debat terbuka, maka kita akan dapat lihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Dan dalam debat terbuka ini, sesiapa yang berbohong boleh kena saman. Pemuda PKR hari ini menjemput Perikatan Nasional dan Muda debat dasar kerajaan. Adakah Anda setuju dengan cadangan ini? Kalau kamu setuju, tinggalkan komen Anda setuju. Saya secara pribadi, saya setuju supaya PKR, PN dan Muda membuat debat terbuka. Seperti yang saya nyatakan tadi, amatlah baik kalau debat ini dapat dibuat secara live. Buatlah secara live di media sosial, Facebook atau mana-mana. Kalau kamu setuju dengan saya, tinggalkan ruangan komen setuju. Pemuda PKR AMK menjemput Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN dan juga Muda untuk berdebat mengenai dasar kerajaan. Jika mereka mau terlibat atau berdebat dengan kami dengan apa-apa perkara dasar, kami sanggup melakukannya, kata mereka. Jadi, mana-mana yang menolak bermaksud mereka mungkin takut atau pengecut. Mereka mungkin tak berani untuk mendedahkan ataupun untuk bersoal jawab tentang dasar kerajaan. Jadi, kalau kita nak tengok siapa sebenar-benarnya yang takut, mungkin itu mungkin salah. Jadi mungkin mereka menipu. Kerana biasalah, pepatah Melayu kata berani kerana benar, takut kerana salah. Yang berani menyahut cabaran ini, bolehlah sudah kita cop sebagai orang yang benar. Tapi kalau takut, mungkin kerana takut kedapatan, takut kantoi bahwa mereka tak tahu apa-apa tentang dasar kerajaan. Kalau Anda setuju dengan saya, jom kita sokong debat ini dilangsungkan. Jika mereka mau terlibat, kita sedia, kata ahli pemuda PKR AMK. Lebih-lebih lagi apabila kita akan berdepan pilihan raya negeri, kata Naib Presiden AMK, Atria Hanim pada sidang media di Petaling Jaya hari ini. Atria belum memberikan butiran khusus berhubung tarikh dan lokasi untuk jemputan debat itu. Sementara itu, pemuda PKR mengumumkan akan mengadakan konvensyen suara anak muda minggu ini.
Atiara menyebut bahawa semasa konvensyen itu 7 kumpulan belia akan diberi peluang untuk berdebat dan menyuarakan rungutan mereka mengenai penggubalan dasar. Kumpulan ini akan mewakili orang asli, petani, pekerja gig ekonomi, doktor kontrak, atlet, pelajar universiti dan belia bandar. Selain itu, semua kumpulan akan merangkumi orang kelainan upaya OKU serta mereka termasuk dalam kategori undi 18. Hasil konvensyen itu kemudiannya akan dikongsi dengan kerajaan untuk memudahkan penggubalan naratif ekonomi madani yang dijadwalkan dilancarkan pada Ogos. Naratif itu adalah panduan dan kerangka umum bagi nadi ekonomi negara seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selain itu, Atira berkata pemuda PKR sedang mempertimbangkan rancangan untuk memberi pengajaran mengenai proses pilihan raya untuk belia. Sambil mengetengahkan kebimbangan mengenai sukatan pelajaran terhad sistem pendidikan mengenai politik negara, dia menyampaikan bahawa pemuda PKR berhasrat melancarkan program pembelajaran itu tidak lama lagi. Kami, pemuda PKR, bimbang akan wujudnya jurang pendidikan antara mereka yang berada di atas dan di bawah. Pemahaman mereka tentang politik terpesong, terutamanya semasa pilihan raya umum lalu di mana undi belia tidak menentu. Kami tidak menyalahkan mereka, ia hanya produk sistem dan ini adalah langkah pertama yang ingin kami tangani, kata Atrira. Suara Anak Muda akan diadakan pada Sabtu ini, 15 Julai, jam 10.30 pagi di PJ Live Arts di Jaya One. Sekian dulu untuk kali ini. Apa pendapat kamu semua tentang debat ini? Adakah Anda juga menyokong? Kalau kamu sokong, tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, satu pendedahan di mahkamah melibatkan Muhyiddin Yassin benar-benar mengejutkan kita. Ini tentang 4 pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin, lengkap kata TPP. 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadap Muhyiddin Yassin adalah lengkap dengan butiran untuk memaklumkan bekas Perdana Menteri itu mengenai kesalahan yang didakwa itu, kata seorang pendakwa raya. Semasa perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berhubung permohonan Muhyiddin untuk membatalkan 4 pertuduhan jenayah itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib memperincikan butiran pertuduhan yang didakwa yang akan menjadi notis mencukupi kepada tertuduh berhubung kesalahan yang didakwa dilakukannya. TPP itu menegaskan bahawa 4 pertuduhan berkenaan menyatakan unsur-unsur kesalahan di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009, yaitu Muhyiddin atas kapasitinya sebagai pegawai awam ketika itu, iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan berkenaan untuk suapan RM 232 juta. Adalah terlalu awal untuk mengatakan pertuduhan itu cacat. Pertuduhan itu adalah lengkap dengan notis yang mencukupi kepada Muhyiddin supaya dia boleh menyediakan pembelaan yang sewajarnya. Siapakah kamu ketika itu sebagai Perdana Menteri dan Presiden bersatu? Daripada mereka dakwaan suapan diterima ialah Bukhari Equity, Sdn Berhad serta 2 syarikat lain dan seorang individu. Apalagi yang kamu perlukan? RM 200 juta itu dan tarik antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021 adalah khusus. Kamu Muhyiddin sepatutnya tahu apa yang kamu lakukan ketika itu. Beban terletak pada kami pendakwaan untuk membuktikan kamu melakukan apa yang kamu lakukan berdasarkan perincian itu, kata Akram kepada Hakim Muhammad Jamil Hussein. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan itu pada 18 April lalu dengan menamakan pendakwa raya sebagai responden. Dia yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan yang dikenakan terhadapnya pada 10 Mac lalu dan memohon prosiding di Mahkamah Session ditangguhkan. Melalui afidavit sokongan difailkan bersama notis usul itu, dia mendakwa 4 tuduhan adalah cacat dan tidak sah di sisi undang-undang kerana bercanggah
Seksyen 152 Kanun Acara Jenayah. Katanya, ia berikutan tiada mana-mana satu pun daripada tuduhan terbabit mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam 1/1 Akta SPRM. Muhyiddin, 75 tahun, ketika menjadi Perdana Menteri yang ke-8 didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM 232,5 juta daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturi Sdn Bhd, Mamfor Sdn Bhd serta Azman Yusof bagi parti berkenan. Dia dituduh melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri, Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Inilah dia, saudara-saudara sekalian, keputusan daripada Mahkamah yang mengatakan 4 pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin lengkap. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tak habis-habis Muhyiddin Yassin ni nak tumbangkan kerajaan. Tak habis-habis tumbang lagi kerajaan. Tak habis-habis itu saja yang dibawa-bawa ceritanya. Sedangkan kerajaan pada waktu ini belum pun sampai setahun. Makna kata, kita perlu menghabiskan tempoh tahunan ini selama 5 tahun. Barulah kita nak kata tumbang lagi. Ini yang dikatakan dah tak sabar lagi nak mahu ataupun dah terdesak mau sangat kerajaan. Terdesak sangat nak merampas Putrajaya. Kenapa ya? Ada beberapa faktor yang menurut Syed Badli, seorang ahli PKR yang pernah membuat konten, beliau kata antara sebab Kerajaan Perikatan Nasional terdesak sangat nak rampas kerajaan perpaduan atau nak rampas kerajaan ini, nak tumbangkan kerajaan ini ialah kerana ramainya mereka yang telah pun terpalit dengan kluster mahkamah. Selain daripada itu, mereka juga mungkin mahu supaya kerajaan perpaduan ini tumbang supaya agenda mereka dapat diteruskan. Itu beberapa sebab. Apa pendapat kamu sekalian pula? Apa pandangan kamu tentang keterdesakan Muhyiddin Yassin mahu merampas ataupun mahu menumbangkan kerajaan dalam waktu yang terdekat ini? Walhal waktunya belum tiba lagi. Saudara-saudara, Muhyiddin dakwa kerajaan perpaduan bakal tumbang. Yang menjadi persoalan saya ialah dari mana kerajaan ini boleh tumbang? Dari celah mana Muhyiddin boleh tumbangkan kerajaan ini? Perkara pertama yang kita harus tahu ialah, pertama, kita sudah ada undang-undang anti lompat parti di Persekutuan Malaysia. Makna kata, sesiapa yang nak keluar daripada menyokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim, itu dianggap lompat parti. Kecualilah mereka yang lompat ini melibatkan satu blok ataupun satu parti. Sekiranya parti itu menarik sokongan daripada Anwar Ibrahim, maka itu bolehlah dianggap sebagai meninggalkan kerajaan dan tidak melibatkan undang-undang anti lompat parti. Tetapi, tahukah anda bahawa lompat parti ini bukan semudah petik jari? Bukan semudah petik jari. Kerana lompat parti ataupun menarik sokongan sudah menjadi kejijikan buat rakyat Malaysia. Kalau dulu mungkin langkah Sheraton dan sebagainya tidak ada undang-undang anti lompat parti, maka dengan itu bolehlah sesenang semudah ahli-ahli parlimen menyokong dan menarik sokongan. Tapi sekarang ini mereka hanya boleh menarik sokongan dengan keterlibatan satu parti atau blok pembangkang atau blok kerajaan ataupun blok parti. Dengan itu kita ingin beritahu kepada anda semua bahawa tidaklah semudah itu mana-mana parti mahu menarik sokongan. Contoh yang paling mudah ialah Barisan Nasional atau UMNO. Bukanlah mudah sangat Zahin Abidin mau ambil keputusan menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim. Berapa kerat sajalah dalam UMNO itu yang nak betul tarik sokongan. Kerana kalau mereka narik sokongan, adakah itu akan membawa keuntungan kepada Barisan Nasional dan UMNO? Itu persoalan penting. Kalau mereka nak tarik sokongan, nak pindah ke mana?
bergabung dengan Perikatan Nasional. Nanti apa pula ceritanya? Nanti dikata pula, meludah ke langit kena muka lagi. Dah berapa kali dah tarik-tarik sokongan. Silap sikit nanti UMNO pula kena cop. Tukang tukar kerajaan, tukang tarik sokongan, tukang menyebabkan kerajaan ataupun Perdana Menteri tumbang. Itu kan tak elok. Saya fikir itu yang akan dipikirkan oleh oleh Zahid Hamidi. Selain daripada itu, saya fikir gabungan daripada Sabah dan Sarawak, yaitu GPS dan GRS, pun tidaklah semudah petik jari untuk Muhyiddin dapat memancing mereka. Memandangkan sekarang ini, GPS dan GRS amat rapat sekali dengan Anwar Ibrahim. Tidak ada isu langsung dengan Anwar Ibrahim. Bahkan, tidak ada suara-suara pun yang kita dengar di Sabah dan Sarawak yang mengaitkan atau bercakap tentang ketidakstabilan. Dan kenapa perlu GPS dan GRS terlibat dalam sengketa yang ada di Semenanjung Malaysia? Itu yang pernah dinyatakan oleh timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak. Saudara-saudara sekalian, apabila Muhyiddin mendakwa kerajaan perpaduan bakal tumbang, seperti yang Anwar Ibrahim pernah kata, beliau kata, silakanlah terus berangan-angan dan bermimpi. Kerana tak tahulah dari celah mana kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini akan tumbang. Dan nak tanya jugalah kepada Muhyiddin Yassin ni, dari mana celahnya beliau akan mendapat sokongan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kalaupun dia dapat sokongan daripada parti ataupun ahli parlimen bebas, pun tak tahulah macam mana nak cukupkan. Kecualilah GPS, GRS dan Barisan Nasional tiba-tiba menarik sokongan. Itu mungkin boleh tumbang. Tapi seperti yang saya cakap tadi, bukanlah semudah petik jari. Selain itu, di mana keuntungan GPS untuk menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Mereka dah pun dapat timbalan Perdana Menteri. Selain daripada itu, di Sabah pula, kita dah dapat banyak jawatan menteri. Selain itu, banyak MA63 telah pun diselesaikan. Sekarang nak persoalan dia ialah, apa tawaran Perikatan Nasional untuk GRS dan GPS? Kalau tawarannya itu tak sama atau lebih kurang atau tak lebih daripada tawaran Anwar Ibrahim, apa kehebatan, apa kelebihan atau apa tujuannya GPS, GRS tiba-tiba pula menarik sokongan terhadap Anwar Ibrahim? Itu hanya akan membuatkan negara ini sekali lagi dalam kancah kucar-kacir, kancah tak stabil dan membawa kepada masalah ekonomi yang akan berlarutan. Saya fikir pemimpin di Sabah dan di Sarawak jauh lebih pintar daripada saya, jauh lebih pintar daripada orang-orang lain. Mereka tidak akan sekali-kali menggadaikan apa yang disebut marwah dan juga disebut kepentingan rakyat. Saudara-saudara sekalian, walaupun Muhyiddin Yassin dengan begitu yakin bahawa kerajaan ini akan tumbang tak lama lagi, disebabkan beliau kata ada kacau bilau dan tidak akan bertahan lama. Kacau bilau macam mana pun, ia tidak akan tetap, dia tidak akan juga runtuh kerana adanya akta anti lompat parti. Mungkinkah apa yang Muhyiddin cakap ini akan kembali pula kepada Perikatan Nasional? Adakah Perikatan Nasional yang akan kacau bilau selepas ini? Selepas PRN 6 buah negeri? Kerana mungkin kalah teruk. Itu persoalan dia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.